Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sambung perkongsian kita berkaitan minat dan yakin berbahasa Inggeris. Bagi yang tidak mengikuti perkongsian pertama, boleh lihat dulu perkongsian pertama kita sebelum mengikuti perkongsian kedua ini. Okey. Jadi seperti biasa, ini kita punya tagline. Bila saya kata you great, you say yes, I'm great. Kita bagi aura positif sikit. You great. Okay. So, kata yes, I'm great ya. You great. One more time. You great. Okay. So, kalau kita jumpa secara fizikal memang lebih menarik lah kan? Okay. Jadi, saya ialah pengasas Knowledge Wonders. Perkongsian pertama kita dah menyatakan tentang isu bahasa Inggeris yang telah lama kita hadapi dan saya kongsikan juga apa yang berlaku di universiti. Bukan saja di sekolah menjadi masalah, bila dah ke universiti juga sebenarnya menjadi masalah kepada pelajar-pelajar kita. Dan kita juga telah melihat artikel tentang keperluan komunikasi terutama bagi graduan kita yang akan masuk ke alam pekerjaan. Okey. Dan bagaimana ada juga kajian yang berkaitan dengan persekitaran di mana kita dengar sahaja bahasa Inggeris, kita juga boleh atau anak-anak kita boleh menguasai walaupun mereka tidak bercakap, hanya mendengar sahaja. Tapi of course if they speak, that will be better. Okay. So, saya juga telah kongsikan keseimbangan ilmu dan amal. Okey, di mana kalau kita tidak amal, kita akan lupa ilmu yang kita telah pelajari dalam konteks contohnya bahasa Inggeris. Okey, tapi kalau kita tak cukup ilmu, kita nak amal pun susah juga. Itu yang kita alamilah bila kita nak berkomunikasi, bercakap dalam bahasa Inggeris. Tetapi masih kurang contoh kosakata, vocabulary kita. Apa ya perkataan tu dalam bahasa Inggeris? Contohlah tu antara cabaran. Dan hari ini kita nak sambung perkongsian yang kedua tentang kaitan antara bahasa dan otak kita. Okay, language and brain. Okay, di sini kita ambil artikel dari The Star. Saya memang minat baca The Star. Tapi akhbar The Star ni agak sukar nak dapat di setengah tempat ya. Walaupun ada online, saya lebih suka fizikal sebenarnya. Okay, tetapi oleh kerana susah nak dapatkan akhbar ni, itu kadang kita pun tak terpaksa baca melalui internet misalnya. Baca akhbar The Star ini salah satu cara juga, seperti The Star, salah satu cara untuk kita meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris kita. Okey, tapi saya nak cakap tentang language and brain. So, kat sini dia kata, a new Swedish study suggests that learning to speak a language fluently in the course of a year can make your brain grow. Nampak tak? Maksudnya di sini, bagus bila kita belajar bahasa. Tentu berbeza kita belajar bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris sebab bahasa Inggeris bahasa kedua. Kita kena fikir lebih sikit banding dengan bahasa Melayu dan memang bahasa apa? Bahasa ibunda. Memang dah kita fasih contohnya. Kalau kawan kita yang bahasa Cina, dia ada bahasa Cantonese dia dan sebagainya juga. Kawan kita yang bahasa India dan mereka ada juga bahasa ibunda mereka. Okey. Jadi di sini kalau kita belajar bahasa Inggeris, bahasa kedua atau bahasa yang lain, kita sebenarnya meningkatkan kemahiran otak kita dan otak kita pun berkembang, sentiasa aktif. Dan mungkin kamu juga pernah tahu yang kamu belajar sains, otak kita ni ada otak kiri dan kanan kan. Jadi kalau kita cerita tentang kreativiti, sebenarnya lebih kepada otak kanan. Tapi kita perlukan dua-dua, kanan dan kiri kan. Jadi kalau ilmu bahasa ni, language, is more towards the right side of your brain. Jadi kita boleh sesuaikan kedua-duanya dalam aspek left brain versus right brain. Kerana itu adalah satu
anugerah bagi kita oleh pencipta kan. Jadi asah otak kita dan otak kita sentiasa berfikir dan berjalan dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Okey, mungkin kamu nak tahu apa pengalaman saya yang menyebabkan saya kata dalam perkongsian pertama saya banyak buat latihan di luar bandar misalnya, pergi ke sekolah bantu para pelajar untuk meningkatkan minat dan keyakinan mereka dalam menguasai bahasa Inggeris. Okey, asalnya saya duduk di kampung, kemudian saya sertai keluarga saya di Felda. Di kampung tu tentulah dengan atuk kan. Okey, so cucu tinggal dengan atuk lah. Lepas tu saya pindah ke Felda. Kemudian saya pindah pula ke bandar. Inilah yang menjadi titik tolak kepada perubahan dalam bahasa Inggeris saya. Okey. My aspiration and inspiration. Okey. Saya nak bantu pelajar minat bahasa Inggeris, nak cakap bahasa Inggeris. But they don't know how to speak English. If I teach them in English, they don't understand, right? So, saya pun tulislah buku dalam bahasa Melayu. Saya rasa banyak di pasaran usaha-usaha menulis dalam bahasa Melayu untuk mempelajari bahasa Inggeris. Dan patut kamu cari dan gunakan buku ini sebagai satu wadah untuk kita sama-sama memahirkan bahasa Inggeris kita. Lebih mudah difaham, betul tak? Jadi di sini adalah salah satu yang mana diharap ia menjadi inspirasi. Okey, jadi saya kata tadi saya dari kampung ke Felda, kemudian ke bandar. So di bandar saya telah mentai sekolah dinama Mission School. Tahu Mission School? Dulu kita ada penjajah dan ada beberapa sekolah di Malaysia kalau kamu tahu. Contoh St. Mary, Victoria Institution, ini antara sekolah yang dipanggil Mission School kan. Dan waktu saya di sekolah itu, saya pengetuanya ialah sister, seorang padri perempuan. Jadi memang di situ pengalaman saya ialah semuanya berbahasa Inggeris, sama ada guru-gurunya, pelajar-pelajar bandarnya. Tapi saya ni pelajar luar bandar ni tercampak pula di bandar. Sebab ada asrama disediakan oleh Felda di bandar kan. Okay. Jadi bila cikgu ni misalnya dia kata, saya nak jumpa dia, dia kata, please see me during an interval. Interval? Tak pernah tahu interval tu apa. Nampak tak betapa ceteknya kosakata saya pada ketika itu bila baru masuk sekolah. So, saya kongsikan sikitlah pengalaman saya dan apa aspirasi dan inspirasi saya kepada semua pelajar yang nak menguasai bahasa Inggeris. Saya faham apa cabarannya. Okay. So, begitulah kalau berdasarkan sketsa ni oleh kartunis asal Ahmad Syafiq Ahmad Kamal. Saya ingat lagi bila naik bas sekolah tu, okey, atau naik bas awam sebab kita sekarang kena stay back. We have to stay back to attend certain curriculum, for example. Okay, jadi saya sukalah baca buku-buku waktu atas kenderaan. Okay. Terutamanya buku bahasa Inggeris lah kan, sebab kita cakap tentang menguasai bahasa Inggeris. Sebab masa tu rasa macam saya sebut dalam perkongsian sebelum ni, kita rasa tersisih. Jadi kita kena pertingkatkan kemahiran kita supaya kita dapat bergaul dengan lebih baik dengan rakan-rakan di bandar. Okay. So, di sini bila kita masuk contoh bilik guru kan guru semua berbahasa Inggeris kan. Jadi kita kena hafal dialog tu. Kalau cikgu cakap macam ni, macam mana nak tanya meja cikgu ni kat mana kan. Lepas tu macam mana nak berkomunikasi dengan guru-guru kita dalam bahasa Inggeris. Dan ingat artikel yang saya sebut tentang mendengar komunikasi bahasa Inggeris juga
boleh membantu kita. Atau contoh lagu-lagu bahasa Inggeris. Jadi saya suka dengar lagu-lagu macam contoh lagu Michael Jackson dan dengar radio dalam bahasa Inggeris. Tapi yelah, bila orang tua kita dengar, kenapa kita balik dari asrama ni duduk rumah, kita selalu tukar channel radio tu ke dalam saluran radio ke radio bahasa Inggeris. Jadi itu antara cabaran jugalah So kita pun tak mampu lagi nak beli radio waktu tu. Tapi pada satu ketika bila saya mampu, saya beli radio saya sendiri. Radio kecil. Jadi saya sentiasa boleh dengar. Dan juga di sini di mana bila kita ada kesatuan, contohnya saya juga rakan-rakan percayalah walaupun bahasa Inggeris tunggal langgang, rakan-rakan percaya dan pilih saya jadi ketua. Kenalah pula good afternoon, nak kena buat apa, pengumuman, nak kena buka mesyuarat, aktiviti dan sebagainya. Ia merupakan satu cabaran. It's something simple actually, right? Tapi ialah dulu tak simple lah bagi saya, tak mudah. Dan saya faham ada para pelajar, rakan-rakan yang mungkin mengalami situasi yang sama, mencuba menguasai bahasa Inggeris jadi mudah. Sebenarnya ia komunikasi asas. Jadi kalau kita berusaha lebih sedikit untuk menguasai komunikasi asas ini sahaja, ia akan memudahkan kita dalam pelbagai aspek, dalam pelbagai peringkat. Misalnya di sekolah, bila di universiti atau kolej dan seterusnya, bila kita di alam pekerjaan. Ini contohlah saya ada kawan bangsa Cina, okay? Jadi saya suka berlatih berbahasa Inggeris dengan rakan-rakan bangsa lain, okay? So agaknya kalau saya tanya, anda dalam kategori mana? Bercakap di rumah, mungkin orang yang bercakap di rumah sudah mahir tak akan tengok video ni. Kategori kedua, speaking English only with other races. Jadi pada saya lah waktu sekolah menengah dulu di bandar. Okay. Kategori ketiga, speaking English only when is forced to do so. Ini mungkin jadi pada pelajar luar bandar yang mana dalam kelas bahasa Inggeris, kadang-kadang cikgu bahasa Inggeris pun susah nak cakap bahasa Inggeris sebab pelajar-pelajar macam tak faham, macam tak nak dengar ataupun tak nak berkomunikasi dengan guru dalam bahasa Inggeris. Kan? Jadi kamu lebih kepada terpaksa bercakap bila guru suruh misalnya waktu kelas bahasa Inggeris. Tentulah walaupun saya sekolah menengah 5 tahun dan cuba meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris saya, tetapi bila dah habis waktu kolej di universiti, belajar juga bahasa Inggeris tapi masih banyak bergaul dengan pelajar bangsa kita sendiri. Bestlah kita pilih kawan yang bangsa kita. Ada juga beberapa kawan dari bangsa lain di universiti kan. Tapi kita biasa lebih selesa dengan kawan-kawan yang bila kita bercakap tu cakap bahasa kita. Jadi di situ kemahirannya belum cukup bagus. Okay? Jadi di situ yang macam dalam artikel sebelum ni nyatakan, dah bergraduan juga masih pergi ke alam pekerjaan masih tidak mahir bahasa Inggerisnya. Itu juga antara cabaran saya lah bila memulakan pekerjaan yang pertama saya selepas bergraduan. Tapi bila saya saya sertai sektor swasta, kemudian saya menjadi pendidik lah. Okay? Di Universiti Awam, saya pun rasa macam mana pelajar-pelajar ni pelajar-pelajar saya dipupuk untuk minat bahasa Inggeris. How to write good English, how to communicate via emails using proper language, proper English. Jadi saya ini ialah salah seorang pelajar yang memberi testimoni, maklum balas dia menyatakan bagaimana saya telah membantu dia meminati bahasa Inggeris dan secara tak langsung boleh menguasai bahasa Inggeris. Okey. Jadi saya rasa setakat ini dulu untuk perkongsian kedua.